176 166. Jagalah tu ya. Pada kuliah kita sebelum ini, kita bincangkan bahawa kepala harta itu adalah iman, agama dan iman. Makna itulah asal harta kalau nak dibuat tamsilan. Maknanya kalau kita, orang tertua cakap dulu, kalau nak cari duit dengan duit, senanglah kalau cari duit dengan tenaga ni tuan-tuan. Setakat bola lembu seko payahlah nak kaya. Orang tertua dulu kalau kata nak cari duit mesti dengan duit. Dalam hal kehidupan duniawi dan ukhrawi ni, modal kita adalah agama dan iman. Kalau kita salah pilih agama, ambil agama Buddha lah contoh ya. Pada sangkaan mereka betul ya. Tapi hakikatnya dia tak boleh jadi modal. Akhirnya tuan-tuan hidup tak ada sistem, mati pula tuan-tuan tidak mendapat rahmat Allah Ta'ala. Adapun orang yang telah pun Allah Ta'ala bagi hidayah, maka dia kena pula menjaga iman dia. Maka iman itulah dia punya modalnya pula. Kalau seorang yang dikatakan Islam itu tetapi dia tidak meningkatkan keimanannya, maka umpama modalnya makin susut. Ada modal tapi susut. Kalau dulu jual pisang goreng standar, tapi modal telah pun susut, akhirnya jual pisang goreng sesisir. Lama-lama tuan tinggal sebiji, lama-lama dengan koli-koli pun jual. Begitulah kita dengan keimanan kita. Sebab tuan-tuan jangan ambil mudah masalah itu. Iman ini dia turun dan naik bagi orang mukmin. Ini pegangan ahli sunnah wal jamaah. Kalau kita betul amalan kita, zahirnya baik, batinnya pun baik, maka iman kita meningkat. Tapi kalau kita tak baik amalan kita, zahir mentelah lagi batin, maka iman dia menurun. Dan kita belajar tasawuf ni tuan-tuan, sebab perkara yang paling banyak merosakkan amal kita adalah benda yang batin. Benda yang batin tu ya, kalau kita belajar sifat mazmumah dan sebagainya tu. Sebab orang biasa dia tak faham je tu. Dia faham makin banyak dia beramal, maka iman dia makin meningkat. Bahkan kadang-kadang makin teruk. Maka ramailah orang memilih sembahyang lebih banyak daripada menjaga hati orang. Betul kan? Sembahyang tip-top, tapi orang bercakap dengan dia sakit jiwa. Betul kan? Ada niat orang lah, dan kalau kat luar masjid dia bunuh dia ni. Sampai macam tu lah. Puasa tip-top, haji tip-top, umrah tip-top, tapi jiran dia semua lapar kan. Jiran lapar, jiran miskin, anak ni musim anak nak masuk universiti, moratorium dah habis beli mesin basuh. Kan anak masuk universiti dia tak ada duit Jadi kitanya amal zahir kita memang bagus, tapi amal zahir kita tu dimakan pula oleh kesalahan-kesalahan kita yang batin. Maka tetap tak naik juga iman kita, tetap turun juga. Sebab tu tuan belajarlah tasawuf ni betul-betul. Jangan sampai dekat akal tuan. Dekat akal tu kena sampai juga, tapi penghayatan tu penting. Ni saya sekarang ni korban pula saya kena tuan-tuan. Apa saya korban? Korban ni tuan-tuan, dia ada 3 pihak yang terlibat. 4 pihak, 5 pihak. Ni sambil-sambil beritahu lah. Tu saya katakan tu sembahyang rajin, tapi cakap ikut suka. Untuk tempat, untuk kelulusan tempat ada 3 agensi. Jabatan Agama untuk sebuah masjid, kawasan selain PBT, Pejabat Tanah dan Daerah, ataupun dalam kawasan PBT.
Veterina dia nakkan tempat lembu tu disembelih, kan? Sebab seolah-olah tempat lembu tu nak dipindah, sebab veterina nak bagi permit, kan? Pergi permit. Maka untuk kelulusan tempat, tiga agensi ni, kalau tuan-tuan nak buat kat lapang, tempat lapang, tengoklah bawah PBT ke bawah Jabat Tanah ke. Tapi kalau kat Masjid Surau, bawah Jahit. Jadi Jabatan Agama tuan-tuan punyalah nak jaga hati orang Islam ni, nak bagi mudah. Kita buat kita punya sistem, veterina dengan pusat penyembelih boleh akses sistem saya tu, Jain tu, supaya orang tak payah Jain besok, veterina dia tak payah maklumat tu dah ada dah, dia ambil dulu saja. Jadi saya pun kongsikanlah web tu ataupun apps tu atau sistem tu dengan veterina dengan pusat penyembelihan. Sebab dua agensi ni tuan-tuan kena buat bayaran, betul? RM30 ke tak salah saya, kan? Ada satu lagi RM5, betul? Jadi saya mudahkan lah tu. Jabatan Agama dia kata ambil beri kelulusan. Dalam hati saya, orang ni semayang banyak ni. Sebab tu saya beranggapan, saya beritahu pegawai saya, kita fail dalam apa? Mengajak umat Islam menjadi orang Islam. Masjid, subhanallah, betul kan? Masjid berdongung-dongung besar dia, tapi hati jauh kan? Kita tak nampak. Ni penuh pula ni, saya ni telefon ni. Nak korban pun akhirnya dapat dosa. Okey, sini ada korban? Ada buat sini ke rumah penyembelihan? Sini. Eloklah tuan. Mudah-mudahan Allah terima korban tuan. Okey, itu yang saya sebutkan tadi, bahawa kepala segala harta. Maknanya modal untuk kita beroleh kesenangan dunia dan akhirat. Kena ingat dulu tuan, pertama agama, kedua iman. Iman ini turun dan naik. Naik dan turunnya itu bergantung kepada amal. Amal ni bila kita fokus kepada yang zahir, selalunya dirosakkan oleh yang batin. Maka iman kita tak naik juga, duduk main situ babah, kadang-kadang turun lagi. Dah kafir kan orang. Kadang benda tu benda syura. Benda tu diputuskan secara syura oleh orang-orang yang ahlinya. Tuan-tuan buat benda yang lain, tuan-tuan rasa tuan-tuan betul. Kita rasa kita betul, tuan-tuan, sebenarnya kita salah. Akhir besok adalah masalah macam confusing lah, confusing. Saya tahu tuan-tuan tak faham, tak apalah. Okay. Kemudian kita sambung sekali lagi. Saya cuba nak laju je baca ni tuan, cepat saya tamat kitab ni. Lambat pula habis tuan. Allah Ta'ala dia susun jadi lambat. Kata Syekh Ibn Athaillah, jagalah kebun anda agar ia dapat menghasilkan biji benih yang tumbuh dan hidup subur. Ada kebun ni, jaga, dia kata, supaya menghasilkan biji benih yang tumbuh dan hidup subur. Mana ada manfaat daripada kebun yang kita ada, mana ada manfaat daripada iman yang kita ada. Jangan nanti amalnya tidak meningkatkan iman. Sesiapa yang memperlakukan hatinya sebagaimana dilakukan oleh pekebun atau pesawah tadi, nescaya hatinya menjadi terang benderang. Kalau jaga betul-betul hati dia macam orang bertani tadi, jaga kebun dia betul-betul, maka hati dia akan terang benderang. Yang disebut oleh Syekh Ibn Athaillah dalam syarah, dalam kitab hikamnya, apabila orang ini melakukan qataatan, zikrullah dan sebagainya, maka Allah campak kepada dia warid. Warid ni umpamanya Allah campakkan ke dalam jiwanya cahaya. Sebab dunia kita sebenarnya tuan-tuan, yang zahir ni senang, tapi alam rohani itu luas tuan-tuan, dan boleh jadi gelap kalau kita tak ada cahaya.
Cahaya ni dia tak datang daripada benda lain, dia datang daripada Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala bagi cahaya kepada orang yang mengingatinya, mengamalkan perintahnya. Maka setiap benda yang kita buat baik, yang saya sebutkan tadi, sama ada zahir ataupun batin, maka Allah bagi cahaya. Kalau kita jaga yang zahir, batin tak jaga, tetap tak ada cahaya. Ini Allah tak sempurna zahir batin, Allah bagi cahaya, bagi cahaya, bagi cahaya. Maka bersinarlah, terang benderanglah dia. Nampak dia ke hakikat kehidupan dunia, hakikat kehidupan akhirat, ya. Alam yang abadi, alam akhirat, ya. Alam dunia ni hanya sementara. Kita tengok seorang demi seorang meninggal dunia, kan? Lepas PRK, lepas PRK. Itu yang senang bagi contoh. Dalam kampung kita ni pun sama, kan, ya. Saya cakap macam ni, tentang saya turun tangga yang mati, tuan. Mana kita tahu, ya. Jadi orang yang hatinya terang benderang, dan terang benderang ni hati kita itu ada 3 tahap, kata Syekh Ibn Athaillah. Orang yang di peringkat melakukan ibadah, suka buat ibadah, maka di peringkat itu dipanggil syu'a'ul basirah. Hati itu terang dapat cahaya, tapi dia silau. Macam keluar daripada panggung wayang, tengok adik manja. Dulu panggung wayang gelap gelita tu, kan. Bila keluar tu main tutan sekejap, tersalah simpang, langsung pergi Bukit Timiang. Tengok dekat apa, Odin kau ni. Dah tuan-tuan ni bubik lupa pula, Tapi baguslah, pengwayang dulu dah mati, sekarang hidup balik. Sekarang semua dalam kotak-kotak kecil. Itu lagi bahaya tu dalam tu. Wayang tak apa nak tengok sangat, wayang lain dia. Dia dapat cahaya tapi dia tak nampak sebab dia silau. Maknanya novice lah, orang baru. Yang tu kadang-kadang tuan-tuan tengok dia ni bila dah istiqamah sikit, tengok dia punya lejam dia tu, kan. Kita sepatut macam ni, kita sepatut macam ni. Sepatut aja. Dia punya semangat tu luar biasa, kan. Sebenarnya orang ni dipanggil syu'a'ul basirah, masih lagi kata apa, silau-silau lagi. Cuba tuan-tuan tengok, lama-lama tuan-tuan akan perasan orang tu tenang, orang ni gelabah. Kenapa? Dua-dua ahli masjid, dua-dua orang kuat beramal, tapi kenapa yang seorang tenang, seorang gelabah, kan? Selalu orang gelabah ni memang nak kena musibah ni, mestinya, kan. Sebab dia, kalau kita keluar daripada panggung wayang, tuan-tuan, salah pandang memang terlanggar tangga, memang tergolek. Itu yang kena tengok elok-elok tu. Saya ni dapat cakap, tuan-tuan, hidayah daripada Allah. Saya sendiri pun takut juga. Apabila dia istiqamah, sehingga ibadahnya menjadi ubudiyah, dia pengabdian dirinya tadi hanya semata-mata kerana ini adalah titah perintah Allah Ta'ala, tak ada sebab lain. Kenapa kau semayang ni? Allah Ta'ala suruh kau semayang. Macam tu je. Kalau sebelum tu ada nafsu juga, nafsu nak semayang, kan? Ni tak ada. Ni Allah Ta'ala suruh aku buat baik, aku buat baik. Dia semua macam itulah di peringkat ubudiyah. Maka cahaya hatinya tadi menjadi ainul basirah. Saya selalu ulang-ulang benda ni tadi, ainul basirah. Ainul basirah ni macam mana? Dia dah duduk dalam, macam dalam masjid ni, memang dah nampak segala serbi dengan cahaya, dah tak silau dah. Nampak segala serbi dengan cahaya itu, dia tak silau dah. Lepas itu meningkat lagi, amal baik dia terima Ta'ala meningkat lagi sampai ke tahap mubadah, iaitu dia tidak lagi bukan kerana Allah Ta'ala suruh, tak, memang kerana memang Allah Ta'ala itulah cinta dia, kekasih dia, maka dia melaksanakannya. Kan kalau kita sayang orang, tuan-tuan, tak payah suruh pun kita buat. Kadang-kadang dia pun heran kenapa kita buat walaupun dia tak suruh. Betul kan? Dek sayang dia orang, tuan, Omih Tengah Maha pun pergi boleh cincin. Macam tu pun lah, tuan. Tak ada dia suruh tu, kan?
masa kita mula-mula tunang apa merisik mari kita kena suruh cincin tanyo orang Negeri Sembilan kan, dia ada cincin tanyo tu kan. Bukan pergi saja nak tanyo nak tahu orang, bawa cincin tanyo. Apa bola kotan apa nama? Saya tak pandai bab ni kan. Nonggal-nonggal dia lah. Baca bola kotan kan. Pergi tanyo dulu, tanyo kan. Merisik lah tu. Merisik. Rupa-rupa setuju pula kan. Setuju. Bila setuju, ya, kita pun pergi hantar cincin tunangan. Betul kan tu? Ya. Maka ketika itu tuan rumah boleh kena pulang kan tak cincin tanya dia. Sebenarnya kena pulang kan, tapi dia tak tahu kan. Sebab apa tuan-tuan? Sayangnya pasal tanya pun ambil kat kau. Oh betul tuan? Dah 2 cincin ni. Betul kan? Dah 2 cincin ni. Kemudian sampai kepada hari bernikah, dapat cincin baru tak? Dapat cincin baru. Jadi orang Negeri Sembilan 3 cincin ni. Silap-silap omak pun dapat kan. Itu kena suruh kan. Kena suruh. Disuruh kita beli cincin. Tapi bila dah lama tuan-tuan, sedap pula orang rumah kita ni bancuh air kopi sedap baik cokodok. Kono dengan selego kita lah. Kan? Nak pergi masjid ni dah siap hati-hati, jubah dah berosok, songkok dah berosok, apa ketayap dah berosok, sejadah ada. Lain macam betul rumah ni. Kan? Tengok kat jari habis cincin kita buat modal. Poi boleh cincin. Walaupun sekarang ni rogo meh 200 lebih, 265, 275. Betul kan? Saya tahu ni sebab orang ada dulu masa saya pegang Yadim dulu kita labur dalam emas. Masa tu saya cadang labur 10 juta. Orang tak setuju. Dibenarkan labur 600,000 dapat 3.8 kilo emas. Lebih kurang macam tu lah tu. Tak sampai 2 tahun emas naik. Masa beli dulu 160 lebih. Lepas tu sekarang 260 lebih, 100 lebih lah different lah. Okay, untung dekat nak 300-400 ribu lah. Itu yang tahu tu. Tak ada tuan. Saya ada tuan, bukan kata tak ada. 1 gram. Tak betul. Di bank muamalat. Sebab saya nak beritahu, saya adalah orang yang melabur emas juga. Wah, buka air gold tu, bank muamalat tu. Kalau ada orang muamalat dalam ni, dia tahulah. Kan pergi semak lah saya tu. Agaknya sekarang ni, entahlah tuan, 1 gram lagi tu sumbangan pegawai-pegawai di bank muamalat tu. Jangan bayangkan. Jadi dalam akaun saya ada 2 gram ni. Kalau ada 3.8 kilo dah tak boleh subuh dah tuan. Modal dah cukup tuan. Okey. Jadi di peringkat ibadah itu maka meningkatlah cahayanya menjadi hakul basirah. Hakul basirah ni bermaksud apa? Dia dah tak ada cahaya macam ni pun dia nampak. Macam tu. Dia dah lama duduk dalam surau ni kan, dia tahu pintu keluar pintu masuk, tiba-tiba blackout tuan. Orang yang di peringkat ainul basirah tu masih meraba lagi bila lampu ni blackout. Dengan tapi tuan-tuan ni sebab ada lampu keluar tak? Kan? Ini tak, walaupun blackout dia tak payah, tak ada tergantuk ke dinding ke tiang tuan. Dia tahu lah ini dia memang dah lama tuan. Itu dipanggil hakul basirah. Kita nak jaga hati kita ni supaya bercahaya sampai peringkat itulah, mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Sebab itu tuan-tuan, banyak amalan itu satu indikator, satu penanda aras. Tapi tak semesti. Contohnya guruh di langit tak semestinya menurunkan hujan, betul kan? Itu orang tua itu. Jangan dibuang air tempayan, guruh di langit sudah dibuang air dalam tempayan. Itu orang Melayu selalu lah. Gong, langit dah dibuang. Masa dulu kan kita tak ada air hujan. Tak ada air hujan. Saya ingat lagi lah, saya dulu tak ada air hujan, pergi jauh tak ada air hujan. Dengar gong, kita yang muda ni mula nak buang air dalam tempayan kan. Air dalam tong drum tu. Tapi orang tua kita kata jangan ganggu, tak jadi hujan. Ya betul lah tuan-tuan. Dah kita curahkan air dalam tong drum tu kan, bawah cucu atap tu, apa hujan tak ada. Mengengkeh pergi ambil air ke pergi balik.
kata mak saya, poyang ambil balik. Allah tuan. Dia hanya indikator, belum hakikat. Sebab tu tuan-tuan nak timbang benda ni diri tuan-tuan aja. Orang lain tak dapat. Boleh tuan ya? Umpama dua orang lelaki yang membeli tanah kebun yang sama bentuknya. Dia bagi contoh pula. Seorang daripadanya sentiasa memberi perhatian dalam usaha menjaga tanahnya dengan membuang duri dan rumput serta segala yang boleh merosakkan tanahnya itu. Satu orang ni pula jaga rumput apa semualah. Malahan dia berusaha menyalurkan air ke dalam kawasan tanahnya itu bagi memudahkan dia menyemai dan menanam biji benih yang hidup subur hingga mengeluarkan buahnya yang akhirnya dapat dimakannya. Inilah faedah yang diperolehinya. Jaga buat parit, jaga peparetan, buat pasang sprinkler, cari benih yang bagus. Tak. Buah baju yang betul. Bukan macam orang Melayu buah baju ikut goram kan. Orang Melayu ni dia semua goram tak, nak nyiram pun ikut goram. Dia goram kot orang Melayu ni. Goram ni geram. Dan tu dia kalau simbah dapik, dia simbah air kan. Dan tak orang MBS kau kan, yang nyiram pokok bunga tu kan. 2 hari tu tak nak letak baju ni kan. Hari ketiga dia siramnya dengan lori. Agak-agak baju pergi mana tuan? Baju pergi kat tanah tuan-tuan. Goram. Dia jaga elok lah, baju cukup, air elok semua kan. Maka keluarlah hasilnya tuan. Kalau diperlis keluarlah harum manis. Bolehlah bangga kan. Negeri Sembilan ni apa yang ada tuan? Tolong beritahu sikit. Kalau orang luar datang ke Sembilan apa tu nak bagi apa kat orang luar tu? Maman. Mana ada maman lah benda ni. Nak bermaman pergi kunci. Kadalah kat teraci sikit. Itu pun guna tanah kubur. Guna tanah kubur boleh tanpa kebenaran saya tu. Tapi tak apa dah, orang susah itu bagi. Tak adalah kita nak pergi berdoza dah kan. Tak ada apa lah tuan. Orang kalau datang di Sembilan ni saya tak tahu nak bagi apa. Tak tahu lah kalau tuan ada kata gula anau. Gula anau. Tuan-tuan ingat sonang encik gula anau kat Seremban ni? Dah kena pergi terkecil juga. Tanya ngipuh tu kan. Saya ingat satu hari besok pencen kita tanam gula anau lah tuan. Gula anau lah paling sedap tuan. Gula anau ni sedap. Zaman saya kecil-kecil main tuan, satu daripada kemurkaan mak saya ialah gula anau yang habis. Itu tak apa sebab tuan. Kopi sikit tuan. Ke dapur tu kan. Gap dah macam ni cucap zaman tu mana ada gula tuan, gula anau tu lah gula-gula kita. Dah berapa orang pula dengan omak kita. Dan nak buat inti tadi dah habis kan. Bila dia tak dapat buat inti, kita dipersalahkan tuan. Okey. Itu orang yang pertama. Kemudian ada seorang lagi tuan, dia beli tanah yang serupa juga. Demikian pula seseorang yang sentiasa berpelakuan taat. Ni contoh dia kembalikan kepada amalan dan beribadat kepada Allah SWT. Sesungguhnya nur hatinya terang benderang dan bercahaya sebagai hasil daripada ibadatnya itu. Cuba tuan-tuan tengok, orang kalau istiqamah ibadat betul zahir dan batin, lama-lama dia makin lain, dia makin tenang, dia tak ada nyibuk sangat. Dia akan tenang, okey kan. Dia tak ngelabah sangat. Ada seorang telefon saya, marah betul dia datang kawasan masjid. Saya datang kawasan masjid tak bagi dia masuk. Saya musafir ustaz dia tu. Jadi saya nak sembahyang, dia datang kawasan masjid tak bagi. Saya tanya balik pengurusi masjid tu, betul aku buat jadi? Sebab sekarang kan PKPP. Itu cerita mula-mula hari tu ustaz kata, masuk mula-mula PKP tu.
Lah rupa tuan-tuan nak cari hal je. Benda zaman PKP yang pertama berbeza dengan PKPP, betul tak? Dia cerita sekarang ni nak marah dengan Nazir tu, dia sebut cerita PKP. Nasib baik saya tabayun dulu, nasib baik saya tipu dulu. Ada kan di kawasan Gombau tu rosak lah tu kan, Kelabah dia panggil dia. Kalau orang yang dah istiqomah dia tenang ya, tak ada. Ada seorang saudara kita di kawasan Ampangan beliau dengan sejadah apa semua, cik ibu je tuan kosong tak pergi semayang, balik dah. Lepas tu cerita saya, Ustaz, itu saya datang Jumaat kena Allah, saya balik je. Jadi adalah masalah ke tuan, tak ada, dah tak boleh, Allah Ta'ala tuan-tuan tak boleh dia pun balik semayang zuhur. Itu orang tenang tuan, orang ngelabah ni kemungkaran tadi. Mungkaran bila dah buka tak ada pula dia datang. Ada macam-macam. Itu orang lah. Saya harap tuan-tuan tak dalam posisi macam tu lah. Sebab tu tuan-tuan kena belajar hidup tenang dan tenang. Labah tenang. Macam saya ni, saya menguruskan orang tuan, memang ngelabah sikit lah. Kan kau jawab macam ni, kau jawab macam ni, kau jawab macam ni. Lepas itu pula tuan-tuan lah, malas cakap lah. Sebab ni bono ni secara langsung. Warning kepala tuan. Ada orang cakap Ustaz Zaidi takut ke makhluk. Orang yang cakap takut makhluk tu saya panggil tuan jabat kan. Saya panggil, ada 2-3 orang. Abang mau rumah berapa? Seorang. Kenapa tak 2? Nampak tu? Tak dapat izin rumah dia. Habis pun takut kat rumah tu saya. Tu untuk dia. Bangang ni keluar tuan. Dia kata Ustaz Zaidi takut ke makhluk. Kau pun takut ke makhluk je. Betul kan? Contoh saya tu relevan tak tuan? Senang faham kan? Padahal rumah kita okey. Ngaduh takut makhluk. Itu saya ubatkan ngelabah. Orang yang tak tenang ni dia macam tu lah. Sibuk. Cuba tak ngelabah lah. Ada separuh, ada dalam kalangan tuan-tuan ni bagi kat saya info, Ustaz ada kedai judi ni beroperasi cara haram kan. Saya pun ucap terima kasih. Saya pun arahkan penguasa saya pergi tengok kan. Penguasa tengok, bila penguasa tengok, kita pun bincang, dia tak nak tutup kan. Bila dia tak nak tutup, kita kena pergi selalu lain. Dia dah kena hemat ke bagi aman tu dah selesai. Dia macam tu lah. Jangan ngelabah. Betul, faham tak tuan? Ikut betul-betul channel tu, banyak mungkar kita boleh selesaikan. Tapi kalau tuan-tuan meletup-letup tak ketahuan, tak boleh menyelesai bawa. Dia tidak akan buat dengan tenang ni kan. Al-ajalatu minasyaitan. Gelojoh itu daripada syaitan. Okey. Sementara seorang lelaki itu tidak mahu langsung memberi perhatian dalam penjagaan tanahnya itu. Ni saya pun terasa tuan-tuan. Saya pun terasa. Ya. Malahan dia membiarkan saja duri dan rumput tumbuh dengan begitu banyak sekali di kawasan tanahnya itu. Akibatnya tanahnya terbiar dan semak samun sehingga banyak ular, bukan somak tuan, ular pun ada. Dan binatang-binatang buas, rimau pun ada, berada di tanah kebunnya itu. Dan akhirnya musnah dan rosak binasa. Begitulah keadaan hati seorang yang menjadi gelap dan rosak binasa akibat melakukan maksiat dan dosa. Bila kita ni istiqamah buat maksiat tuan, rimau pun ada, rimau lah mati pun tuan, dunia, syaitan kan. Dia rumput ni tuan, kau grass ni cantik kan tuan? Cantik tuan kan? Cantik kalau kita trim, cuba kita biar. Rumput kapet cantik tuan? Cantik. Tu orang komplain saya kubur ni 9 ni sembang peranang lah Ustaz dia. Orang gali kubur pun tak ada akar langsung tuan. Tapi yang kono pengarah jugalah.
Ada satu kubur, kojab cina, kojab cina, kojab cina, dia ikut aliran penggali kubur tu. Agak air itu penggali kubur ni tak apa sihat sikit otak aku sini habis. Lepas ni kita kubur-kubur baru kita tak bagi dah. Kita dah siapkan lot siap. Jadi kita tahu kapasiti berapa kubur tu exactly berapa. Kan? Sekarang ni makam dah tutup tuan ni. MBS kata dah tutup dah, Majlis Bandaraya kata dah tutup. Jadi tak ada harapan lah kita. Kita akan, kalau kita meninggal sehari dua ni, kita akan berada, kalau sini kawasan tu lah kan, tu pun nak habis nampak tu. Nak habis. Dulu kita orang berpendapat tanah kubur ni tanam daripada atas bawa ke bawah. Ada seorang alim jumpa saya baru ni. Saya nak tahu ustaz sikit lah. Apa tuan guru? Kubur ni elok tanam daripada bawah naik ke atas. Saya pun fikir, apa hikmah orang tua ni nak beritahu saya ni? Dia kata kadang-kadang ustaz dia kata, bila kubur di atas, air ada, bila kita gali kubur bawah, air tu lalu. Dia panggil air apa, saya pun lupa lah. Air tu bawa penyakit ni, penyakit penggali kubur. Sebab tu kena gali dari bawah. Wah, kemudian naik atas. Begitu pula dapat saya satu ilmu tu. Kalau ikut logik kita, mula hutang atas dululah kan. Sebenarnya bila hutang atas, nak kalau musim hujan, air yang atas tadi tu dia turun bawah hutan. Jadi orang yang gali bawah tu dapat penyakit. Jadi kesian. Akan datang kita dah siapkan lot tuan ya. Jadi antara orang yang ramai-ramai yang ketua jabatan, kebanyakannya jaga bangunan atas kan, atas bumi. Jabatan agama dia jaga atas dan bawah bumi kan. Nasib baik yang bawah bumi itu dah tenang kan. Kalau dia bangun parah juga kan. Saya bila lalu ke kubur, janganlah korang bangun ni kan. Kalau korang bangun ni parah juga jabatan agama kena kerja kan. Jadi orang sini tanam kat situ lah. Ada pun yang lain di tempat yang ada aircon sikit lah, aircon safe. Makam tu dah banyak air lah. Tak tahu macam mana kawasan tu dah tak ada hutan tapi air banyak lah. Gali-gali sikit je, 2-3 kaki gali dah keluar air. Okey. Seseorang yang gelap hatinya hendaklah duduk menghadap di hadapan ulama dan orang-orang berilmu supaya hilang lenyap kegelapan hatinya itu. Ini dipanggil proses tarbiyah tu kan. Tarbiyah. Kalau tuan-tuan kereta rosak, pergilah jumpa pomen kan, tak ada masalah. Tapi yang tuan-tuan duduk dengan pomen tu sampai 24 jam pasal apa kan? Kereta rosak, pergi jumpa pomen. Betul tak? Rumah terbakar, panggil bomba. Itu prosedur biasa. Tapi yang tuan-tuan pula nak jadi bomba tu pasal apa kan? Itulah masalah dia ni. Kalau tuan-tuan faham lah maksud saya. Dalam bab nak betulkan hati ni tuan, memang dengan ulama, tapi berapa ramai orang kecam ulama kan? Sebab kenapa orang kecam ulama? Sebab dia berlawan dengan nafsu dia. Kita ambil sejat kan? Sejat. Tuan-tuan ni laju juga apa je. Kau tuan-tuan beli sabun dia. Macam mana tuan-tuan nak buat tuan-tuan? Ramai orang marah tu kalau kita usik tu kan. Ini kebebasan manusia. La ilaha illallah. Dan cicak yang lari tu pun tahu dia jantan ke betina tu. Cicak tu. Malaysia ni tuan-tuan salah cara tenggelam kita. Sebab tuan-tuan hati ni dia kena duduk dengan ulama. Sebab tu dia ulama ni bukan dia nak duduk ni dia jarang outstanding ni ulama ni. Ulama ni selalu dia duduk di jauh dan tuan-tuan dah cari dia kan. Yang handa nak gayo tuan-tuan tu tak ada tu dah.
belum sampai nak terbiah orang, dia tu kena terbiah. Okey, sikit tuan 7 suku kita berhenti tuan. Kemudian dia kata, apabila anda duduk menghadap di hadapan orang yang berilmu dan alim, kemudian lepas itu anda keluar mengerjakan maksiat dan dosa kerana berasa bimbang terhadap sesuatu yang tidak membawa apa-apa faedah, jangan anda berkata, apa juga berkata kalau orang alim itu, aku hanya duduk saja di hadapannya, kerana sebaik saja aku keluar meninggalkannya, aku akan melakukan dosa. Tak guna lah pergi masjid ni. Ataupun orang rumah kita kata, abang ni pergi masjid 6 tahun lah, tak ada ubah nampak. Kau dah kut macam tu ya. Kan walaupun beramai lah lepas Maulana, tapi kau dah kut kan. Ni penutup piuk kacau ni dah pecah, belum berganti. Alasan ni PKP. Orang rumah yang balun. Sebenarnya bukan begitu tuan-tuan, dia bukan boleh duduk sekali je tu. Apa kita kena buat, duduklah di hadapannya seberapa boleh. Itu tuan-tuan, kan? Adakah anda menyangka bahawa penyakit yang menghinggapi anda selama 40 tahun itu boleh hilang dengan berubat dalam masa 1 jam atau sehari? 40 tahun tuan-tuan, kaki kelab malam, tuan-tuan ingat duduk sekejap tu boleh dengan izin Allah Ta'ala, ya. Tapi kalau ikut kaedah rawatan zahir pun tuan-tuan, orang balik luar negara pun kena karantin 14 hari tuan-tuan. Pakai golak. Tiba-tiba dia merayau, apa tak cuak orang lain kan? Ini satu penyakit. Ni ada. Saya bagi kesimpulan, orang Malaysia belum bersedia menghadapi darurat ni. Betul kan? Dia belum bersedia lagi. Kalau kono macam China, ya, sekali banjir lumpuh bung, tak, memang tak ada lagi kita ni. Habis tuan. Betul tak? Saya itu bawa lah anak saya balik kampung, masuk hutan sekejap lah, masuk hutan. Kan bunyi riang-riang tu, dia tanya saya, ya, siapa tiup wisil tu? Oh, apa arah tu, apa arah tu dia tuan. Dia ingat tiup wisil tu, riang-riang tu kan, dalam hutan kan dia bunyi tu. La ilaha illallah, tiup wisil itu baru cerita bunyi kan, belum cerita apa yang boleh dimakan dalam hutan tu. Tuan, kalau sesuatu berlaku lagi hutan, kita ni pun dalam hutan mati kebuluran tuan. Tak tahu pokok mana, ataupun kita main gembat makan, rupa makan pokok racun. Betul kan? Saya ni kesimpulan peribadi saya lah, bahawa orang di Malaysia ni belum cukup bersedia menghadapi kemungkinan darurat. Baru macam ni kan, dia punya ngelabah tu. Sekarang ni dia tengok dah makin tenang tuan ya. Beratur masuk masjid pun tak ada penjarakan sosial, dah rapat dia tuan kan. Dia beratur tuan beratur sebab yang jago tu garak, rela beratur. Saya baru ni polisian kena halau. Saya pakai topeng setiap so ada kematian staf saya, ada ayah meninggal dunia. Nak garam ni, suka hati saya nak tengok dia garam. Cik tak ada ni beratur dulu. Coba beratur. Datang pegawai saya, pengarah hajatan agama tuan, dia sembahyang jenazah apa. Pengarah hajatan agama boleh. Anda. Tapi saya suka tu. Bila dia macam tu, saya tahulah umat Islam kawasan tu terjaga. Betul tu. Kita bukannya cerita ini SOP bukan begitu tuan. Nak memastikan tuan-tuan sejahtera. Sebab misi Jain tu adalah melahirkan umat yang sejahtera. Kita tak nak orang sakit ni, tuan-tuan boleh hidup elok macam biasa. Saya tengok dia punya Bilal apa semua tu kan, dia panggil. Dia panggil tuan. Saya pun disuruh je pun. Betul dah. Okey, ikut. Tanya banyak hal. Kan betul tak? Tuan-tuan banyak hal ni tu apa lah ni, aku tak boleh fikir kok. Macam dia seorang yang fikir kan. Bagus, saya suka tengok. Bila saya pergi nyanyi Lina tengok kan. Tapi
Tuan-tuan dengan terlampau selesa benar tuan ya. Kan kalau kono harus kedua besok terlontang kita ni. Jangan takut dengan makhluk ustaz dia. Ambil hujah tadi ya. Ambil hujah tadi. Saya bukan apa ustaz, duit tak cukup. Takut dengan makhluk tu. Rumah okey, duit tak cukup. Takut makhluk juga tu. Takutkan duit. Apa tuan, fikir je jauh sikit cakap. Ya? Allah Ta'ala ni dia beri penanda ni supaya kita cermat. Itu sunnah dia macam tu. Berlaku atau tidak berlaku atas izinnya. Betul tak? Jadi tuan-tuan, saya nasihatlah, jangan apa, jangan rasa selesa sangat, jaga-jaga sikit ya, minta tolong ya. So nak korban sama tuan ya, nak korban bersama, jaga tuan ya. Korban tu SOP dikeluarkan tu hasil perbincangan dengan veteriner dan sebagainya ya. Tuan ikutlah. Tegasnya seorang yang melakukan maksiat dan memakan sesuatu yang haram, walaupun dia dapat menyelam ke dalam lautan yang ketujuh sekalipun, namun dia tidak juga boleh suci bersih pada masa itu, sehinggalah dia berhadap memohon ampun dan bertaubat dengan syarat dia bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia menyelam hari-hari tuan, nak bersihkan diri pun tak boleh. Mesti dia taubat. Sebab itu maqam taubat ni tuan-tuan adalah maqam awal orang nak melakukan ubudiyah kepada Allah SWT. Kalau dalam kitab Minhajul Al-Bidin dulu, ini adalah aqabah yang kedua selepas aqabah ilmu kan. Maknanya bukit yang kedua untuk kita meningkat kepada Allah Ta'ala. Mesti bersama Allah Ta'ala. Maknanya bersama Allah Ta'ala, contohnya pagi ni duduk di masjid. Apa tanda orang bersama Allah Ta'ala? Dia bersyukuri Allah Ta'ala letakkan aku kat sini pagi ni. Dia tak rasa diri dia meletakkan diri dia kat sini. Dia sentiasa merasakan bahawa ini hanya bimbingan, hidayah, iradat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu kalau dapat datang. Kalau tak dapat datang, contohnya orang tak dapat pergi haji tahun ni. Saya tanya ke kawan tabung haji, kamu semua tak kena kapir ke? Tak pula ustaz. Macam mana pengarah datang kamu haji kena? Orang tabung haji tak kena pula kan. Orang tak pergi haji dekat 30,000 tak pergi kan? Ya, betul tak kan? Maknanya dia tidak dibenarkan pergi. Siapa tak benar kan? Kalau orang bersama Allah Ta'ala, dia kata apa? Allah Ta'ala tidak mengizinkan. Itu tanda lafaz orang bersama Allah Ta'ala. Dia tak dengar ngelabah kan? Ngelabah tak ketahuan. Ini kerana dia kata anggota badannya masih ada janabah, masih ada najis. Bukan najis yang zahir. Janabah ni najis yang tak zahir, yang menahan anda masuk ke hadratnya. Apa dia dosa tadi itulah. Dan memahami kalamnya, itu galak hati kita, tak faham. Kesemuanya itu adalah berpunca daripada ghaflah dan lalai. Sebab tak duduk dengan ulama. Boleh tak? Jadi tuan-tuan ni istiqamah, saya tengok duduk lama tak? Agak-agak tuan-tuan pun sendiri merasa perubahannya. Kita kadang boleh kasar kan, berubah tak ubah. Saya kalau boleh pun tak nak ngajar lama-lama. Saya pun kalau boleh nak suruh ustaz-ustaz semua jangan ngajar lama-lama. Tapi kalau saya cakap macam tu, kapi pula kan. Dia macam takmir tu maghrib ke isyak je kan. Sebenarnya program takmir maghrib ke isyak, isyak sembahyang. Betul kan? Obin sampai 3 jam tu kan. Akhir tok guru seorang syukur, yang lain semua lalap kan. Dia dapat sikit kan, cukup lah. Yang penting dia istiqamah, duduk kan. Kalau kita pergi negara Arab semua macam tu. Sekejap kan tuan, 10 pun ceramah 5 minit, 5 minit, 5 minit, 5 minit, 5 minit kan. Mari orang Melayu letak 10 penceramah, pagi esok baru habis. Dia punya ceramah pelopor faham kan. Saya memang tak reti ceramah lama kan. 1 jam suku tu pun saya dah ponik kan. Saya tengok orang tu ponik, saya pun jadi ponik kan. Kau jom
Wah, tengok kan. Allah, ponik tengok kan. Jadi kita berhenti lah. Kan dapat sikit-sikit cukup lah kan. Yang penting itu tentang istiqamah. Okeylah. Cukup sekadar dan banyak-banyak silap dan salah. Qul qali hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan salawat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bissawab.